So bila kita sebut ijab, dalil yang mewajibkan. Adapun hukum yang kita bincang dengan orang ramai itu hukum syar'i mengikut jadi itu sangat simple. Begitu yang hukum wadai. Ia merupakan dalil yang menunjukkan kepada wujudnya hukum taklifi. Dia alamat. Dia beritahu kepada kita bila ada benda ini, adanya hukum taklifi. Jadi keduanya itu adalah dalil. Al-ijab adalah dalil syar'i, hukum wadai pun adalah hukum syar'i. Dan natijahnya disebutkan sebagai wajib hukum syar'i yang di sisi fuqaha. So, hukum syar'i ini ada dua definisi. Di sisi fuqaha adalah hukum yang berkaitan dengan praktis manusia. Di sisi ulama usul adalah dalil. Dalil itu sendiri. So jelas tak sebelum kita berpindah pada perbincangan kita pada hari ini. Sebab kalau nak baca satu-satu lambatlah kita sejam saja dan kita pun bukan nak buat kita katakan satu intensif. Ini adalah kefahaman untuk membantu. So kalau ada apa-apa persoalan untuk nak faham kita bukalah insya-Allah. So kita hanya 4 kali saja masa kesuntukan. Kita sambung hari ini bab apa? Al-masadir al-asasiyah. Ya, al-masadir. Ini yang penting. Ini yang pengajian usul fiqh kita. Itu yang baru masuk loop dia. Baru masuk dia punya asas dia. Apa sumber rujukan kita. Jadi tak boleh kita, semua benda mesti ada dalil. Ya. Kalau tidak ada dalil, kesahihan itu boleh dipertikaikan. So dalil yang pertama yang disebut sebagai dalil asas iaitu Al-Quran dan sunnah, ijma', qiyas. Kalau tak ada Al-Quran, tak adalah mereka tak membuktikan kesahihan sunnah itu. Ijma' dan juga qiyas semuanya berdasarkan Al-Quran. Cuma dalil dia adalah umum. Faraid khusus. Ya, dalam perkahwinan ada yang khusus. Misalnya diharamkan kahwin dengan mak. Itu semua khusus lah. Cuma secara jumlahnya ia adalah orang falsafah kata world view. Dasar tu. Ya, qat'iyat. Itu Al-Quran ini dalil dia am. Maksudnya mengisbatkan perlu keadilan. Mereka akan diuraikan oleh hadis Rasulullah dan juga kefahaman salaf. So Al-Quran ini hujiyahnya tak dapat kita pertikaikan sebab dia datang dalam bentuk mutawatir. Apa maksud mutawatir? Maksud tak dipertikai lah. Contoh, saya bagi contoh. Panas. Kita sekarang ni matahari. Bila kita sebut matahari panas, dia panggil ilmu daruri. So mutawatir ni sama seperti ilmu daruri. Kalau kita engkar, dianggap sebagai gila lah. Jadi pengingkaran kepada ni seperti orang gila sebab kewujudannya itu diiktiraf oleh Islam. Jelas tak? So kita bincang panjang sangat Al-Quran dan apa dia Al-Quran adalah yang bukan kalam nafsi. Kita nak bincang boleh jelas tak? Maksud Al-Quran yang dibahaskan oleh ulama usul adalah yang ditulis di atas mushaf. Kita tak bincang kalam nafsi yang dibahaskan oleh ulama usuluddin. Kerana itu bidang mereka. Kita bahas tentang kalam lafzi. So kita tak bincang kalam qadim. Kita bincang kalam lafzi. Itu bidang usul fiqh sebab kita nak istinbat ahkam. Kalau kalam nafsi kita tak boleh istinbat sebab tak ada petunjuk. Okey. Dia benda ghaibi. Baik. Kalam lafzi ini kita kena bincang. Sebab apa? Sebab dia ada am. Macam bahasa kita. Kita ada bahasa yang digunakan untuk umum. Bahasa yang digunakan untuk khusus. Bahasa yang belum clear. Kemudian dijelaskan. Bahasa yang muskil. Bahasa yang mana dibatalkan. Okey. So benda itu masuk ke dalam lafaz-lafaz Al-Quran. Tapi dia bukan membatalkan kalam nafsi. Itu kenapa kalau kita faham yang ni. Farqun di antara penasahan tidak berlaku ke atas kalam nafsi. Nampak tak Ustaz? Apa? Syahfiz. Orang keliru, orang kata Yahudi dia keliru sebab ni lah. Okey. Baik. So Al-Quran ini yang kita kena faham, yang kita nak bahas ada kalam lafzi. Sebab tu kita bincang nasah. Bincang tentang nasah. Kalau kalam nafsi tak ada nasah. Sebab dia qadim. Bila qadim ni tidak ada hubungan dengan apa-apa hubungan
kefahaman manusia. Itu Allah Ta'ala saja yang tahu. Baik. Kemudian kita masuk tentang sunnah. Okey, kalau lah ditanya apakah hukum menolak Al-Quran? Hukumnya kafir. Hukumnya apa? Kafir. Yang kedua as-sunnah. Sunnah ini dipanggil apa? Dalil bayani. Kalau rajin tulis nanti kata masuk periksa, tambah hal apa tak ada dalam kitab. Tapi yang ni poin yang bagus untuk dapat markah. Tulis sunnah ini adalah dalil bayani. Ya, dalil yang menerangkan Al-Quran. Dia bukan nak terang dalil. Sunnah datang untuk menerangkan Al-Quran. Dan hafal semua ni dalil-dalil ni. May ta'ur rasul faqad ata' Allah. Ada lagi, kalau nak cari lagi, apa dia? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Al-Hasyr, ya, Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. So itu dalil Quran. Dalam buku satu ya, kita lebih, markah pun lebih. Baik, kemudian ada hadis, walaupun hadis ni dhaif tapi diterima pakai sebab dalam Muwatta, walaupun dia punya sanad dia dianggap dhaif tetapi matannya dianggap sahih, disokong oleh Al-Quran dan juga ijma'. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kita ada riwayat lain lan tadillu abada, di belakang ada yang depan. Kitabullahi wa sunnatu nabi. Kita yang ketiga tu aqsamus sunnah. So sunnah ni ada 3. Jangan pening kepala. Ini pembahagian yang mudah. Sunnah yang paling besar, yang paling banyak dikumpul adalah sunnah qauliyah. Itu yang Nabi bercakap. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Fi'liyah ni Nabi buat, Nabi tak bercakap. Okey. Yang ketiga, takririyah. Nabi tak buat, orang lain buat tapi Nabi endorse. Nampak tak? Nabi endorse. So, endorsement Nabi itu dianggap sebagai sunnah. Kerana Nabi sifat dia tak boleh mengakui benda yang haram. Mustahil syar'i. Maknanya Nabi endorse, maksud endorse ni maksudnya izinkan, Nabi izinkan sahabat buat benda haram. Mustahil. So jelas tak? Makna dia qaul. Yang Nabi cakap yang kita baca dalam Sahih Bukhari Riyadhus Salihin tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau fi'lun seperti kana Rasulullah yusalli. Sahabat riwayat. Dia sebut Nabi buat benda ni, Nabi buat benda ni. Kalau takrir, sahabat kata saya makan dhab tapi Nabi tak larang. Itu dia panggil takhriri. So sunnah yang paling besar adalah apa? Sunnah qauli. Nombor 2 sunnah fi'li. Nombor 3 sunnah takhriri. Ni ada contoh-contoh yang perlu ingat. Okey, seperti al-hajju Arafah. Rukun haji yang paling besar adalah mesti wukuf di Arafah pada hari ke-19 nantilah, 19 Julai ini. Baik, tu contoh-contoh tu kita lalu jelah. Tengok, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu. Nabi gosok gigi. Yashusu maksud dia menggosok gigi. Fahu tu mulut. Maksud dia bukan gosok mulut, gosok gigi. Ini dalam balaghah kita panggil apa? Zikrul kulli wa iradatul juz'i. Sebut semua tapi nak sebahagian. Mana kalau mulut di sini semua ni. Tapi boleh jadi juga Nabi gosok lidah. Okey, diriwayatkan juga kita kena gosok lidah sekali. Okey, jelas. Ada siapa nak tanya tak? Takat ni mudah saya rasa. Tak ada apa yang problem. Mungkin pada minggu lepas tu nampak susah sikit. Tapi tak apa. Memang kalau kita rasa susah tu barulah betul ilmu. Kalau belajar mula-mula senang, orang tak kata belajar lah. Ambil kita belajar seorang-seorang. Okey. Asatizah ada nak tanya tak? Student-student jangan malu tanya. Tanya terus. Sebab macam Ustaz Afiq kata, study dulu dan bertanya. Saya akan huraikan yang saya rasa benda tu penting, yang menjadi asas. Jadi kalau siapa-siapa yang rasa muskil dalam teks, terus direct bercakap. Jadi kita jimat masa kita. Tu takririyah yang saya sebut tu ada dhab, apa nama dia, apa lagi tu? Tak nampak ni. Ya, sembelihan, ya. Semua tu ada di dalam. Makna dia, kesimpulan dia, sahabat nak sahabat buat, Nabi akui. Nabi tak buat pun, tapi Nabi akui.
Hadis ke-78. Okey. Yang dal. Okey, kita baca hadis yang dal, Ustaz Hafiz. An Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni dia adalah perawi yang paling, orang kata apa, dia anak apa dia, Zubair lah, yang paling banyak, orang yang paling tahu tentang Sayyidah Aisyah lah. Dia kata apa? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari yauman, one day lah, di pintu rumahku hijrati. Rumah Nabi ni kecil je, di pintu. Mana dia kalau rumah kecil tu dekat, orang kata apa nama dia, bilik kecil. Sebab orang Nabi ni cukup-cukup Nabi dengan isteri je, ada 9 rumah. Wal Habasyah. Habasyah ni adalah orang Habasyi lah. Habasyi ni orang Afrika. Sekarang ni panggil Habasyi lagi. Bermain-main alat perang. Yal'abuna fil masjid. Sebab masjid dengan rumah Nabi dekat. Kan kalau ustazah pergi Raudhah, maqam Nabi tu rumah dengan masjid tu sebelah kan. So mereka bermain di masjid Nabi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi satu hari ajak, cerita panjangnya, Nabi ajak Sayyidah Aisyah pergi tengok orang bermain-main. Di sini hadis menerangkan bahawa Nabi tak main, sahabat yang main. Harus melakukan aktiviti sukan di masjid. Bukan dalam masjid tu, maksud di masjid tu maksud sekeliling yang bukan kawasan sembahyang. Kawasan sembahyang tak boleh lah. Itu yang pening pergi buat vaksin dalam kawasan masjid tu pening juga. Sembahyang tak boleh. Cucuk vaksin boleh pula. Pening kita. SOP. Yasturuni. Jadi Nabi orang kata apa, lindung Sayyidah Aisyah supaya orang tidak mengganggu. Makna terlindunglah Sayyidah Aisyah. Biridaihi, dengan rida kain. Rida macam orang nak pakai selendang kat bawah tu. Itu dipanggil rida. Anzuru ila la'bim, sambil aku dalam keadaan, anzur tu maksudnya hal, dalam keadaan aku melihat permainan mereka. Sampai Nabi kata, dah puas dah ke? Dah puas Nabi. Apa nama dia, hantar balik rumah. So Sayyidah Aisyah masa ni masih dalam belasan tahun. Masih dalam mungkin 15 tahun, 16 tahun. Jadi ahkam hadis ni dia istidlal apa lagi? Boleh istikhraj hukum apa? Istinbat. Oh, banyak permainan kat masjid. Orang perempuan boleh tengok sukan. Ya, suami sunat teman. Nampak tak? Suami sunat teman. Kalau cerita istinbat tak habis kita usul fiqh ni. Tapi nak habaq bagi yang main tu sahabat. Yang main tu sahabat. Nabi main tak? Nabi main tak? Nabi tak main. Tapi Nabi endorse. So endorsement daripada Rasulullah SAW dianggap sebagai sunnah. Sunnah ni maksud apa? Sumber hukum. Okey, bukan sunnah ni makna Nabi kena buat semua tak? Sunnah ni maksud satu cahaya, satu indikator lah, petunjuk yang mana dia ni endorse, boleh tak boleh. Itu maksud sunnah. Ya. Semua ulama yang mengharuskan sukan daripada hadis. Saya insya-Allah akan keluarkan buku fiqh sukan dan juga muzik. Kita uraikan sebab sukan ni banyak. Ada yang haram macam perempuan masuk gimnastik terbuka. Bukan gimnastik tu haram, tapi sukan yang ada sekarang itu dia masuk haram. Itu di antara yang clear lah. Kalau siapa kata harus tu tak tahulah. Dia hanya pakai baju pelindung kan. Kemudian lumba berenang. Berenang tu tak haram, tapi sukan yang waqi'iyun. So isu tu sekarang ni isu kenegaraan lah. Dia adalah sukan yang menaikkan nama negara. So macam mana kita nak kata macam mana? Bertembung di antara maslahah agama dengan maslahah negara. Yang ketiga, dalil ijma'. Okey, ijma' ni maksud apa? Ijma' ni satu benda, saya cerita mudah ya. Dia mesti ada konsensus, makna persepakatan kepada hukum yang mana sepakat ini bukan berdiri kosong. Dia mesti ada dalil. Makna dia kita sepakat ke atas kefahaman dalil itu. Misalnya kita sepakat bahawasanya sembahyang 5 waktu tu adalah wajib, tak ada siapa nak hilang. Dan fungsi ijma' ini nak menyamaratakan, nak satukan pendapat. Kalau tak ada ijma', mungkin orang kata sembahyang 3 waktu je. Nampak tak? So sebab itu kata ulama ijma' dari sudut kekuatan yang lebih kuat daripada Quran dan Sunnah, maknanya kekuatan kefahaman tu. Kerana Al-Quran ijma' itu telah menghimpunkan dalil-dalil ijma' dan dalil-dalil sunnah.
Mana bila sebut ijma' ni dia ada dalil, dia himpunan. Tetapi ada benda yang himpunan tak sepakat. Mazhab Syafi'i kata lain, mazhab Hanafi kata lain. Tapi yang ijma' ni maksud semua mazhab sepakat kefahaman mereka. Dan bila ada ijma', tak ada seorang lagi yang boleh berijtihad. Itu dia punya kesimpulan yang paling penting. Ya. Makna dia kita baca yang ketiga tu, innal ijma'a ala hukmin syar'iyyin la budda an yakuna buniya ala mustanad. Maksud mustanad dalil. So ijma' perlu kepada dalil, dia tak boleh saja-saja sepakat. Jadi ijma' ini ada dua, ya, ijma' yang qat'i dan satu lagi ijma' sukuti. Ijma' nassi dan ijma' sukuti. Ini dia panggil apa? Aqsa. Tu ada aqsa ijma' ada dua. Syarat ijma' mesti daripada mujtahid. Ijma' mesti berlaku daripada mujtahid. Kalau kita berijma' boleh jadi ijma' tak? Kalau kita bersepakat boleh jadi ijma' tak? Kita bukan mujtahid. Okey, apa pendapat ustaz? Ada. Nanti saya senang. Ada lagi mujtahid. Okey. Masih ada mujtahid lagi. Tapi mereka tak mencapai mujtahid mutlak lah. Mujtahid dalam bidang masing-masing macam Syekh Qaradawi, Syekh Al-Jumu'ah, Syekh Al-Qaradari, Syekh bin Bayyah. Ijma' bagus. Di antaranya pengharaman derma ovari. Ijma' ulama. Pengharaman derma ovari. Tak ada ulama yang mengharuskan. Katakanlah soalan masuk macam tu, pilih. Mana nak tahu di sini ada contoh tak? Tapi ini contoh yang saya buat kajian. Sebab saya di antara kajian saya adalah ijma'. Bacaan. Makalah kajian mendalam pun kajian bodoh-bodoh aja. Tapi saya insya-Allah akan keluarkan buku usul fiqh terbaru saya, usul fiqh dalam muamalat. So saya bahaskan tentang kepentingan ijma' sikit. So kita ada ijma' soreh. Soreh ni maksudnya macam tadi hadis qauli. Semua ulama bercakap. Tak ada apa yang tak clear. Okey, so apabila semua ulama misalnya tadi pada ovari, semua ulama bercakap dia adalah haram. So terjadilah ijma' sarihi. Ijma' yang jelas, tak ada dipanggil apa misleading, tak ada yang kemudian al-ijma' sukuti. Sukuti ni 2-3 orang bercakap. 2-3 orang bercakap, hak lain pun diam. Jadi diam itu tanda setuju ke tanda tak setuju. Jadi sebab itu dia tidak qat'i seperti as-sarih. Zaman dulu adalah pengharusan inai misalnya pada rambut. Ya, pengharusan misalnya wanita bekerja di zaman dulu. Sahabat diam. Okey, itu ijma' sukuti. Okay. So tadi ada soalan dia tanya ijma' i'tibari. Apa maksud i'tibari? I'tibari maksud dia macam kalau bahasa orang putih dia panggil dim lah. Makna kita menganggap dia ijma'. Macam dim consent. Kita anggap dia redha. Macam orang perempuan nak berkahwin lah. Dia tak kata ya, dia diam. Itu dipanggil apa? I'tibari. Sebab sukut tak ada bahasa. Jadi kita i'tibari, kita consider dia. Kita consider dia sebagai ijma'. Sebab tu kalau katalah bertembung di antara ijma' sukuti dengan ijma' nassi, tapi tak bertembung pun, tapi ni andaian saja. Ijma' tasrihi lebih kuat. Okey, i'tibari maksud consider lah, consider. Kita consider dia sebagai walaupun dia bukan sarih, jadi consider sebagai ijma'. Dia macam student lah, student dia datang, cuma dia tak tanda tangan kehadiran, tapi kita nampak dia. Kita i'tibar dia mai lah. Macam tu, lebih kurang begitulah. Baik, seterusnya. Syurut yang pertama, kita tengok syarat ijma'. Iaitu mesti ada dalil. Yang kedua, zaman mesti berlaku selepas Rasulullah wafat. Sebab kalau berlaku di zaman Nabi, ijma' tak terpakai lagi sebab Nabi masih ada. Okey? Dan wahyu masih turun. Yang ketiga, berlaku konsensus, iaitu persepakatan menyeluruh di antara ulama mujtahidin. Sebab tu zaman sekarang ni susah sikit. Sebab kita nak cari satu dunia umat Islam yang mana betul-betul mujtahid, itu sukar sikit lah. Kemudian yang keempat, mesti sepakat ke atas hukum syar'i. Kalau sepakat ke atas hukum matematik, tak jadi ijma'. Boleh dapat tak 4 benda tu? Boleh dapat tak?
Tu ada tu ada amsilah dia tu. Okey. Ada solat tarawih, pakai itu, wajib menutup aurat, zakat ke atas emas dan perak. Itu hafal tu. Hafal 5 okey. Macam dengan ijma' tu, dia mesti perhimpunan ulama' yang ada pada dunia, yang di dunia ke ataupun di sukun-sukun kawasan, ikut benua ke. Di dunia, satu dunia Islam. Kena kumpul Jadi semua. Kalau Kalau tak lagi ijma', dia berlaku, dia panggil ijtihad jama'i, berlaku jama'i saja. Sebab tu kalau fatwa Malaysia dia tak agak dia ijma'. Hatta majma' fiqhi pun tak dipanggil ijma', dipanggil pendapat majoriti. Ya. Saya nak tanya muka surat 83 Ustaz. Silakan. 83, silakan. Apa itu Ustazah nak tanya? Sudah. Okay, Ustaz, yang hadis muka surat 83 tu, yang kedua, hadis kedua. Okey, 83. Penerangan dia di bawah tu Ustaz, faqad qasan nabi dainan nas bidainillah. Ni masuk baqiyah dah. Okey, tak apa. Itu yang mana? Kita nak tanya hak yang daripada awal sampai ijma' dulu. Oh, ya ke? Okey. Tapi tak apa. Saya akan terangkan. Saya take note, saya terang nanti. Okey. Terima kasih Ustazah. Nak bagi faham tu sekejap yang tu. Okey. Dainun nas bidainillah ke dainullah bidainin nas berdasarkan hadis tu Ustaz? Okey, saya tengok sekarang ni 83. Ya. Depa kias kepada hutang dengan Allah. Kalau hutang Allah kena bayar, hutang manusia pun kena bayar. Atau sebaliknya. Okey. Faqala Nabi SAW dainan nas bidainillah. Okey. Depa hutang manusia ini kena bayar. Sebab hutang Allah pun kena bayar. Itu maksud dia. Jelas tak Ustazah? Makna dia apa dalil yang menyatakan kias ini wajib? Sebab Nabi buat kias. Nabi bagi contoh kepada sahabat, kalau hutang Allah kena bayar, hutang manusia pun kena bayar. So di situ berlaku apa? Analogi, berlakunya kias. Ataupun sebaliknya, sepatutnya dia ubah sikit. Dia kena ambil hutang Allah itu dibayar sebab dikiaskan. Dalam hadis sebut begitu. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. So Nabi qiyas bayar hutang Allah ke atas hutang manusia. Itu cerita dalam hadis. Tapi tak apa, tak ada masalah dalam isu ni. So bila hutang manusia pun kena bayar, hutang Allah pun kena bayar. Itu dia panggil qiyas apa? Ini dia panggil qiyas jali. Apa maksud qiyas aulawi? Maksud dia yang furu' itu lebih kuat daripada aslun. Sebab hutang Allah lebih kuat lagi. Okey. Jelas tak Ustazah? Jelas. Jadi kita kena tukarlah huraian ni Ustaz, betul Ustaz? Ya. Qasan nabi dainullah bidainin nas. Ya, betul. Kan? Okey. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustazah. Okey, yang lain ada siapa tanya lagi sebelum kita berpindah dan kita akan huraikan qiyas insya-Allah. Tak ada apa, kita masuk bab qiyas. So qiyas adalah pegangan majoriti ahli sunnah wal jamaah. Ya. Semua kalau tak ada qiyas tak ada hukum barulah, susah. So kena baca hadis ya Rasulullah itu dan Nabi sebut fahal yaqdi anhu an ahujja anhu na'am. So itu hadis-hadis yang perlu dibaca dan zaman sahabat nombor 3. Faqad kana as-sahabatu yajtahidu fi nawazil. Para sahabat semua berijtihad dalam isu-isu baru. Nawazil maksudnya isu baru, waqa'i' yang berlaku. Wa yaqisuna ba'd al-ahkam ala ba'd. Mereka kiaskan di antara satu sama lain. Wa ya'tabiruna an-nadhira bin-nadhiri. Mereka mengambil benda yang sama dengan benda yang sama. Seperti mana di dalam kitab Umar Khattab yang dihantar kepada Abu Musa Asy'ari yang menjadi qadhi di Yaman ataupun menjadi menteri di Yaman. Al-fahma fima udriya ilaika. Kefahaman, utamakan kefahaman dalam isu yang orang bawa kepada kamu. So, summa qisil umura. Qaisil umura, mungkin riwayat qaisil atau yang riwayat lain summa qisil umura, kiaskan isu-isu yang berlaku dengan benda-benda yang lama. Wa'rifil amsal, kenalilah benda yang sama. Summa mid. Kemudian pegang pendapat yang kamu rasa dekat kepada Allah. Yang cepat, yang dekat dengan pada kebenaran. Ini qiyas syabah.
So bila ada isu-isu baru berlaku, tengok yang mana lebih dekat kepada hukum Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, alasan yang keempat ialah Al-Quran dan Sunnah terhenti. Bila Nabi tidak ada, Quran pun terhenti, hadis pun tak ada. So dia panggil mahdudatun wa mutanahiyatun wa waqa'un nas, tetapi isu ini berlaku tidak ada perhentian. Isu sampai sekarang ni banyak. So kalau isu terlampau banyak, Quran dah tamat dah, Sunnah pun dah tamat dah, kita nak buat apa? Kita kena kias. Okey, persoalan yang berlaku, definisi. Okey, ditanyakan definisi. Ini definisi yang panjang. Definisi pendek senang je. Kalau nak ambil boleh. Okey. Iaitu raddul far'i ilal asli. Siapa boleh tulis? Raddul far'i ilal asli bi'illatin jami'atin ya bainahuma. Boleh dapat tak? Yang ni memang panjang ni. Tapi takut buat takrif lain. Tapi tak apalah kalau lupa, buat takrif yang Imam Haramain tu. Ya. Di sini apa maksudnya? Ilhaqu waqi'atin. Iaitu kita mengqiyas. Ilhaq tu maksud qiyas lah. Benda yang baru, yang tidak ada nas ala hukmiha. Dia ni daripada takrif Hanafi ya, panjang. Ala hukmiha biwaqi'atin. Ya, dengan benda aslun. Waqi'atin yang nombor 2 tu aslun. Yang ada nas. Warada nasun bi hukmiha. Yang ada nas terhadap hukumnya. Fil hukmi pada hukum syar'i alladhi warada bihi nas litasawi waqi'atain, sebab ada dua benda illah yang sama. Fi illati hadzal hukmi. So takrif ni memang panjang. Tapi kalau kita ambil takrif yang saya bagi tadi mudah pendek sikit. Raddul far'i ilal asli bi illatin jami'atin bainahuma. Dua-dua pun lagi bagus. Tapi siapa yang hafal ni pun bagus juga. Ni definisi-definisi yang panjang sangat. Student payah nak hafal ni. Mereka pun pilihlah takrif Imam Haramain, Syafi'inya. Pilih takrif mazhab lain buat apa. Taib arkanul qiyas. Nanti ni asal ustaz-ustaz boleh komplain kot. Nanti untuk tahun depan minta komplain pada ni. Tukarlah takrif yang mudah sikit dan ambil takrif Syafi'i. Arkanul qiyas ada 4. Ingat, macam mengaji siapa mengaji balaghah. Arkan tashbih ada berapa? Ada 4, betul tak? Musyabbah, musyabbah bih, ada tu tashbih, kemudian wajh syabah. Okey. So qiyas pun macam tu juga. Ada musyabbah bih, itu al-aslu, ada musyabbah far'u, ada illah iaitu wajh syabah, tapi dia tak ada hukum. Ada tu tashbih ya dah. Ada tu tashbih. Tashbih itu macam huruf kaf, ka'anna apa semua tu. So, kita di sini ada berapa al-aslu. Aslu maksud dia nas, Quran atau sunnah. Far'u benda baru, kekeh baru. Hukum asli, hukum yang ada pada Quran tu ataupun sunnah tu. Misalnya mah riba. Okey, sekarang ni duit riba tak? Duit itu pada Firaun. Okey, bukan Firaun lah, Firaun. Al-illah tu adalah asas qiyas. Ingat. Dia panggil al-qiyas asasus syariah. Okey. Al-illah asasul qiyas. Benda yang paling penting dalam qiyas adalah illah. Tak ada illah, tak ada qiyas. Macam orang sebut al-hajju arafah. Ingat tu poin yang paling penting. Tak ada illah, tak ada qiyas. So, jelas okay, kita al-aslu huwa ma warada bi hukmihi nassun wa huwa wa yusamma al-maqisa alaih. Yang ada nas pada dia. Okey, dia prinsipal. Al-far'u yang tidak ada nas, pendek aja, tidak ada nas. Dia cabang. Hukum asli, hukum yang ada pada nas. Pada nas itu. Yang illah ni. Illah ni panjang, sebab ni pun pendek aja, tapi kita baca dulu. Wal wasfu, sifat, makna, sebab alladhi buniya alaihi hukmul asli, yang mana hukum terbina di atas sebab tu. Macam iskar. Contoh wasfun adalah iskar. Idrar. Macam racun idrar. Arak iskar. Okey. Yang mana pengharaman racun ke atas kemudaratan itu. Pengharaman arak ke atas ain. Ain iskar itu. Dia pergi apa? Alkohol itu. Wa bina'an ala wujudihi, disebabkan dia ada, maka fil far'i, sifat itu ada dalam furu', yusawwa bil asli, maka furu' itu disamakan dengan al asli yang ada hukum syar'i dalam nas itu.
fi hukmihi. So kita sekarang ni panjang, ambil yang pendek, tapi tak apa. Apa itu? Yang pendek adalah apa? Wasfun zahirun muntabitun. Ataupun dia panggil apa? Wasfun, ataupun dipanggil al-illah al-jalibah lil hukmi. Abang itu je. Al-jalibah lil hukmi. Al-illatu adalah ataupun pendek hiya wasfun jalibun lil hukmi, yang mana menghasilkan hukum syar'i. Itu pendek sikit. Jalibun lil hukmi. Boleh dapat tak Syekh Nasruddin? So bila kita nak kiaskan, misalnya kewajipan wang tunai bayar zakat dikiaskan kepada mah, sebab mereka ada medium of exchange, dia ada samaniyah, itu pricing kepada goods, nilai harga tu wujud sebagai penilai harga. So dalam mas pun ada dan dalam duit pun ada. Kalau kita sebut orang tu ada sejuta, kaya tak? Kaya. Kalau orang tu kita sebut dia ada sejuta mah, kaya tak? Kaya. Amthilatul qiyas. Ni tak lebih contoh yang saya terangkan dah. Saya duduk di bawah. Al-aslu bai'an nikah wa asli muharram. Oh, jual beli. Jual beli, saya dah buat ini contoh berkahwin waktu hari Jumaat. Boleh tak? Tak boleh. Qiyas kepada apa? Jual beli. Apa ilah dia? Ilah dia adalah akdun. Dia dulu adalah jodoh tu adalah angkat. Uqida waqtan nida di salatil Jumaati. Sebab jodoh tu adalah akdun. Ada kontrak di antara bos parti, ada dua orang. Two parties Okey. Latihan. Okey, kita pun dah habis dah al-qiyas. So kita akan bincang balik dalam masa yang sedia ada ni. Alhamdulillah. So boleh tanya apa saja. We open to all. Silakan. Jangan malu bertanya. Tanya apa saja, insya-Allah. Dengan izin Allah. Sebab kita nak bantu bagi faham. Ustaz bagi contoh ayat lain. Ayat lain qiyas tak? Ayat lain qiyas tak? Qiyas yang lain lah. Qiyas yang lain. Contohnya kita qiyas apa dalam muamalat kad kredit, qiyaskan dengan yang disebut dalam mazhab Hanafi, dhaman ma lam yubayya'. Jaminan yang belum orang beli. Itu. Tapi contoh tu payah sikit. Ataupun kita qiyas yang dipanggil Bitcoin. Saya kali Bitcoin kepada komoditi, kepada fulus. Dulu fulus dia adalah barang, dia bukan duit. Barang yang dibuat sistem barter lah. So boleh tak diniagakan? Maka Bitcoin sekarang ni, yang hangat sekarang ni, diharuskan main saham, trading, niaga, sebab dia macam fulus. Boleh diniagakan. So dia ada nilai, maka dibolehkan kita main saham. Nampak tak Bitcoin? Dia tak dikiaskan kepada duit, sebab dia bukan duit. Kepada barang, itu dipanggil fulus, komoditi. Nampak tak? Okay, Syekh Amin, Mira, nampak? Muhammad Zuhaili, Muhajari ni student ke Ustaz? 86. Okey, bagus. Qiyas arus alal bur. Okey. Yang mana aslun? Apa maksud aslun? Yang ada dalam Quran dan Sunnah. Beras ke gandum? Yang dipanggil bur. Yang mana asas? Yang mana nombor satu? Aslun. Gandum, Ustaz. Okey, gandum. Sebab apa dia aslun? Sebab dia ada nas. Sebab dia ada nas. Sekarang ni padi ada tak negara Arab? Ada. Masa zaman Nabi tu ada tak? Ada. Tak ada. Maka nama dia apa? Far'un. Itu maksud dia. Sekarang ni kita dah nampak dah apa ilah gandum. Gandum tu bukan ilah, tapi dia ada makna yang menjadikan dia itu wajib kena zakat. Sebab apa? Takkan atas nama gandum je, dia mesti ada sifat. Contoh kita sekarang bapa. Pasal apa? Seseorang itu misalnya jadi bapa kepada anak. Sebab ayat mani dia tu ada pada budak tu. Nampak tak? Bukan pasal dia orang, pasal ayat mani dia ada pada budak tu. Maka dia jadi bapa. Baik.
Tanaman apa dia gandum sekarang ni bukan pasal tanaman, pasal dia makanan ruji, makanan asasi dan boleh disimpan. Makanan yang boleh disimpan dan ruji. Sebab ada makanan yang boleh disimpan tapi bukan ruji. Ya, kalau kita keringkan makanan tu, lama boleh tahan tapi dia bukan makanan ruji kita. So dia makanan asasi dan dia kering. Itu dia punya ilah dia. Kemudian kita bedah dekat beras. Beras gandum tak ada di Malaysia. Okey, gandum tak ada di Malaysia. Ya, ataupun ada, tapi gandum tak menjadi makanan asasi kita. Orang tak makan roti sebagai asasi. Orang makan beras. Maka dengan sebab ilah berpindah daripada negara Arab tu mai dekat tanah Melayu, ada beras sifat dia makanan ruji, maka hukum syar'i dia wajib zakat. Sebab apa? Mana-mana makanan yang ruji ada zakatnya. Nampak tak? Okey. Tak semua tumbuhan. Kalau semua tumbuhan, buah mempelah pun kena zakat. Nampak tak? Ustaz, macam mana kita nak bagi faham kat pelajar ni? Selalu dia pakai confuse tentang, dia pun tak boleh nak bayang ilah. Macam mana mujtahid nak menentukan antara ilah tu ada pada aslu, ada pada far'u? Soalan yang cantik. Soalan yang cantik. Dia macam ni, cerita dia virus. Macam kita nak menentu orang tu sakit. Bila virus tu memberi kesan. Bila kita buat satu ujian, bila virus ni banyak masuk ke badan kita ni, tapi tak semua memberi kesan, nampak tak? Yang memberi kesan tu nama dia penyakit. Sebab tu dia punya ilah, penyakit. So sifat dalam qiyas ni banyak sifatnya ada. Tapi yang mana memberi kesan, orang nampak dia tu serupa dengan aslun. Misal duit lah kita kata. Sifat banyak, tapi dia sama dengan emas tu pada dia boleh jadi kuasa pertukaran. Dia panggil medium of exchange. So bila kita nampak, duit ni orang guna sebagai alat pertukaran. Pertukaran. Emas pun guna alat pertukaran zaman dulu. Jadi tak nampak satu sifat yang berbeza di antara mereka. Jadi hukum adalah sama di antara mereka, masa kita itulah yang dinamakan sebagai ilah. Makna dia, kamu nampak dia ada kesan macam virus tu. Baru mereka nampak dia bercahaya. Masuk-masuk dia keluar warna merah. Kamu kena buat macam lukisan kat mereka sikit. Misalnya contoh dia, kita ambil ilah yang ada pada bur tadi, gandum. Masukkan ke dalam tembikai. Apa ilah dia? Makanan ruji. Letak pada tembikai. Makanan ruji, tembikai tu jadi makanan ruji tak? Nampak tak? Atiyah. Ya, nampak. Jadi student kamu kena buat macam 2-3. Tembikai, beras, buah paya. Letak ruji tu. Buah paya boleh jadi ruji tak? Tak boleh. Tak boleh. Buah mempelam? Tak boleh. Mana ada kita makan hari sedap pop je tak? Kemudian letak dekat beras. Kita tak boleh hidup tanpa beras. Walaupun mereka suruh diet dengan makan beras. Itu adalah semua perosok-perosok qiyas. Ada tak suruh makan nasi. Jadi apa? Jadi kambing makan daun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jelaslah Atiyah. Jelas Nampak tak? Ya, kamu kena buat ilustrasi tu kena buat. Unsur fiqh ni kita ke arah ilustrasi. Kita kena tiru pengajian law bila kita belajar, dia akan masukkan ilustrasi. Ilustrasi tu yang kita akan faham kes yang berlaku. Okey Syekh, silakan Syekh Ataf. Minta maaf Ustaz, saya ada sedikit pertanyaan berkaitan dengan hukum taklifi dan juga hukum wada'i. Okey. Perbezaan antara hukum taklifi dan juga hukum wada'i, itu yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan istinbat para ulama dia zaman kinilah yang mengkiaskan contoh mukhadara tu, contoh hukum rokok itu secara total dihukumkan sebagai haram. Bagaimana cara dikiaskan berkaitan dengan rokok itu sendiri? Allah a'lam. Baik. Hukum taklifi beza dengan wada'i. Hukum taklifi syarat dia mesti mukallaf tu faham. Kalau dia orang gila, hukum taklifi tak ada. Okey? Hukum wada'i hanya melihat kepada zahir saja.
melihat kepada dipanggil fizikal yang ada. Okey, fizikal yang ada. Misalnya langgar kereta. Kita nampak pelanggaran tu berlaku. So dia menjadi sebab kepada ganti rugi. Kita tak perlu soal dia sengaja ke, tak sengaja ke, dia gila ke apa. Jadi semua benda-benda yang bersifat tidak melihat kepada mukallaf, nama dia wada'iyun. Benda yang melihat pada pengiraan mukallaf, minda sihat apa semua tu, maka dinamakan sebagai hukum taklifi. Dan hukum taklifi kalau tidak mampu, gugur. Hukum wadai kalau tak mampu berpindah kepada ijtihad. Apa maksud dia? Katakanlah malam di satu negara tu 24 jam siang. Bila nak sembahyang maghrib? Kena berijtihad. Tapi kalau orang gila, kena sembahyang tak? Syekh Abu Atas, kena sembahyang tak? Tak. Tak. Nampak tak? Nampak tak perbezaan dia tu? Perbezaan yang anda bagi tak ada dalam kitab, iaitu berpindah pada ijtihad ni anda ambil pada guru anda. Ya. Soalan yang kedua, Ustaz. Ya, asas sebenarnya qiyas pada arak tu tak tepat. Rokok dikiaskan kepada racun. Nampak tak? So, rokok mengambil hukum racun, bukan mengambil hukum arak. Kalau arak sikit pun haram. So, apa dia, rokok ini hukumnya racun. Kalau ni bukan sini undang. Kalau kita isap rokok tak mudarat, tak haram. Tapi yang haram sekarang ni sebab legal. Dia bukan pasal fiqh. Okey. Ustaz. Jelas tak Syekh Abu Atas? Jelas, Ustaz. Okay. Cumanya yang minta maaf, Ustaz, saya yang disebutkan, dalil yang disebutkan wala tulqu bi aidikum ila tahluka, itu adakah dia bersesuaian jika digunakan sebagai ya, itu dia idrar. Termasuk dalam tu lah idrar. Bila idrar, bila racun banyak. Kalau tak payah makan Panadol lah. Nampak tak? Ya, jazakallahu khair. Baik. Ramai orang tersilap dalam qiyas ni, dia bukan musawah semata-mata sama. Dia kena tengok banyak check efeknya tu. Kita macam yang Ustazah Atiyah tadi tu, budak-budak tak faham sebab bukan masanya mereka nak faham ni waktu sekarang ni, tapi dia paksa masuk dalam siang mereka. Mereka tak sepatutnya dizalimi ni kan. Okey, tapi tak apalah, kita ajak bagi mereka faham yang mudah-mudah tu. Okey, silakan Syekh kita tadi, Syekh apa Daniel kan katanya. Ustaz. Silakan. So jadi kalau kita nak terang kepada orang, arak ni haramnya apa? Arak tu ke yang memabukkan sebab tu haram? ada alkohol, bukan sebab mabuk. Mabuk tu alamat dia sebab ada bahan alkohol. Sebab itu yang tepatnya kalau kata dia tu kata mabuk, dia tak mabuk. Dia abang tak haram dah, itu beza dia tu. Di segi undang-undang pun kita ada undang-undang arak dan undang-undang racun lain. Arak tak masuk dalam undang-undang racun. Betul tak Syekh Fadli? Syekh Fadli ni apa dia kita kata sektor halal. Kan betul tak Syekh Fadli Abdul Rahman? Makna dia kalau arak tak masuk dalam racun kan? Dia minuman keras kan? Akta minuman keras. Ada tak? Oh, tak tahu. Baik. Jadi kita betul kena baca legal pun kita baca juga. Tengok macam mana. Kalau ikut 4 rukun tu, alkohol dikategori kat mana? Alkohol tu kailah tu. Iskar tu. Okay. Asal iskar tu dia makna dia dah habaq maddatul iskar, dia buang mudhaf. Maksud dia al iskar tu maddatul iskar, bahan alkohol, bahan memabukkan. Bukan memabukkan. Macam ailah zina lah, bukan zina itu ailah dia pencampuran nasab yang kita ada DNA. Ailah dia adalah zina itu sendiri adalah ailah. Faham tak? Okay, terima kasih Ustaz. Baik. Tapi buku-buku kadang-kadang buku-buku macam ni dia nak bagi contoh bagi faham walaupun tak tepat, tapi orang nak bagi orang kata apa bagi ada contoh aja, tapi segi tahqiq memang tak tepat. Tapi tak apa, kita tulis je lah untuk jawab periksa yang dalam buku tu kan. Tapi nanti kita belajar more kita tahu kesilapan sebahagian penulis. Assalamualaikum, minta ulang takrif qiyas sekali lagi. Radul fa'il ilal asli. Ya, raddu tu maksud kita kiaskan, kita bawa pulang tu, kita kembalikan, kita analogikan dia kepada hukum Quran Sunnah itu sebab ada sifat yang sama. Sifat yang sama yang boleh menghubungkan kedua-duanya. Kalau tak ada sifat yang sama, tak boleh. Okey?
maka kita sebut contohnya kenapa kita kiaskan DNA kepada qiyafah. Qiyafah ni maksud cara pensabitan nasab. So kita ambil DNA sebab dia lebih kuat, sebab dia bagi maklumat wujudnya DNA yang sama dengan ibu bapa. So depa tengok, ui sama. So qiyafah pun bagi maklumat yang sama, cuma qiyafah ni dia dhaif sikit sebab dia teka melalui mata. Dia tengok mata dia nampak. Tapi DNA ni bukan dekat mata, dia teropong semua. So kita kiaskan DNA kepada qiyafah untuk mensabitkan nasab. Itu ada dalam tesis anak. Ya. Jelas tak? Soalan tu sangat bagus. Sangat bagus. Bagus. Kita bertemu pada minggu depan, kita masuk pula silibus tingkatan 5. Tingkatan 5 kita bermula dengan apa? Tajuk apa? Al-Masalih Mursalah. الأدلة المختلف فيها. Ya, adilah mukhtalaf. Saya akan terangkan pasal apa dinamakan mukhtalaf dan dia adalah dalil reserve. Kalau kita tak faham, dia adalah dalil reserve. Macam pemain simpanan lah. Bila tak jumpa Quran sunnah dah, sebab tu dia pergi mukhtalaf. Sebab dia reserve. Bila tak ada empat tu, kita kemukakan dalil pemain simpanan. Macam tu. Nak faham bagi mudah. Okey. Terima kasih semua. Ustaz, satu Ustaz. Silakan. Hujah qiyas tu, firman Allah Taala qaulihi Taala tu panjang sangat. Jadi di mana dia punya Ambil fa'tabiru ya ulil albab dia. Fa'tabiru ya ulil albab. Okey, terima kasih. Baik. Jazakallah. Ya. Baik. Kita bertemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.